Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, apa khabar? Syafiqah. Inilah berita sedih Syafiqah. Ustazah ditipu kemalangan semalam. Ya Allah, kenapa boleh jadi macam tu Ustazah? Inilah silap Ustazah lah. Tak patuh peraturan jalan raya. Oh lah, macam Ustazah tu. melintas jalan semalam. Nak melintas jalan tu konon-konon nak cepat. Tak tengok lampu isyarat. Melanggar je melintas jalan. Konon-konon terror. Dah sudahnya terlanggar lah. Kena langgar dengan motosikal. Jadinya macam ni. Begitulah ceritanya Ustazah. Iya. Ustazah, sakit-sakit ni kenapa? Baca buku apa tu Ustazah? Kebetulan baca buku tajwid ni, jumpa pula hukum tajwid wakaf dan ibtidak ni sangat kena pula dengan keadaan ustazah sekarang ni. Wakaf dan ibtidak ni Syafiqah, dia peraturan hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Dia kalau macam dalam jalan raya ni, kita kalau tak ikut peraturan jalan raya, langgar lampu isyarat, kita boleh tipu kemalangan. Ya, betul. Jadi dalam membaca Al-Quran ni sama juga Syafiqah. Kita kena belajar tentang hukum tajwid wakaf dan ibtidak ni. Sebab wakaf ni berhenti, ibtidak tu kita nak semula membaca. Kalau kita tak ikut hukum tajwid wakaf dan ibtidak ni, kita tak adalah kemalangan. Tapi akan mendapat dosa dan pahala baca Al-Quran kita tidak sempurna. Jadi ibaratnya kalau kita belajar tentang hukum tajwid wakaf dan ibtidak ini, macam kita belajar tentang lampu isyarat. Mana satu nak berhenti, mana satu nak sambung, mana satu nak ready. Gitu. Macam tu. Menarik ya Ustazah. Saya nak tahu lebih lanjut dah Ustazah. Jom kita masuk kelas Ustazah. Jom. Sorong-sorong Ustazah. Jom. Cepat-cepat. Berbakti sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam untuk topik hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Jadi bersama dengan kita di studio Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor KL. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dah sihat. Dah sihat. Dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata dah sihat. Alhamdulillah. Syafiqah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Bersemangat hari ini. Dan bersama-sama dengan kita alukan guru kita, guru jurubahasa isyarat, Cikgu Norasmawati binti Makdin. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi Ustazah, apa kaitan gimik tadi dengan topik kita pada hari ini Ustazah? Dia memang sangat berkaitan rapat lah Syafiqah. Gimik tadi memang sangat direct. Kita punya gimik iaitu kita akan belajar tentang hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Di mana hukum ini dia sebenarnya memang sama fungsinya dengan lampu isyarat. Dalam penggunaan jalan raya tu melalui ilmu wakaf dan ibtidak ni dia ajar kita di mana kita patut berhenti dalam membaca Al-Quran, bagaimana kita nak memula semula. Adakah kalau kita berhenti kita terus tutup Al-Quran dan tidak menyambung baca, kita sama-sama nantikan. Ya, betul. Yalah, takkanlah kita nak straight je baca kan Ustazah. Kan tak bernafas. Jadi Ustazah, bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid di Google Meet. Assalamualaikum semua. Okey Ustazah, jom kita perkenalkan mereka seorang-seorang insya-Allah. Izinkan saya perkenalkan anak murid saya Syafiqah. Yang pertama ialah anak murid saya yang sangat kreatif iaitu Marsha binti Rosman. Yang kedua ialah anak murid saya yang sangat berdedikasi, Alisha Dania binti Haidar Ali. Lambai sikit Alisha. Okey, yang ketiga adalah anak murid saya yang sangat pandai menceriakan suasana. Adalah Hazim bin Abdul Rahman. Kalau dengan dia ni memang tak kering gusi lah. Dan yang keempat ni anak murid saya yang pendiam, tapi sekali dia bercakap ada je yang kita orang boleh gelak. Muhammad Hazim Dani bin Kamal Arifin. Baik, itu dia murid-murid kita di Google Meet bersama dengan kita di studio pada hari ini untuk belajar tentang hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Jadi Ustazah, jom kita mulakan kelas. Silakan. Boleh terus kita direct
Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid, ustazah yang berada di rumah dan juga Syafiqah dan anak murid yang berada di Google Meet, ya. Okey, jadi hari ini kita sekali lagi dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Pendidikan Islam bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahabuddin atau selama kata Ustazah Usrah. Yang hari ini kita dah banyak kali dah ulang, kita akan membicarakan, membahaskan tentang tajuk bidang Al-Quran, hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Di mana standard pembelajaran bagi tajuk ini ada 3. Yang pertama sekali ialah menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid beserta contoh. Untuk pengetahuan Syafiqah, untuk hukum tajwid Pendidikan Islam Tingkatan 5 ada 3 sebenarnya, ya. Kita dah yang pertama bacaan ra', kita kupas pada sesi yang lain, dan dia wakaf dan ibtidak. Tapi wakaf dan ibtidak ni kita tak boleh pisahkan dia. Kerana dia sangat berkait rapat. Jadi untuk sesi kali ini kita akan bincang terus 2 lah. Ya, kita akan bincangkan 2 terus, ya. Okey, kemudian untuk standard pelajaran yang kedua, menentukan dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Kemudian standard pembelajaran yang ketiga, mengamalkan hukum wakaf dan ibtidak dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqomah, ya. Jadi objektif pembelajaran kita ada 5. Yang pertama sekali ialah menjelaskan maksud wakaf dan ibtidak dengan betul. Kan kita sebut wakaf, ibtidak, apa benda ni kan? Jadi biarlah anak-anak murid kita ni yang berada di studio dan juga yang berada di luar sana, kalaulah orang tanya apa maksud wakaf, dia boleh jawab. Kan wakaf tu nanti bukannya sistem wakaf ekonomi tu lain pula kan. Jadi kita akan tengok apa yang maksudkan dengan wakaf dan ibtidak. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan 2 jenis dan tanda wakaf dengan betul. Kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga, menerangkan 2 jenis ibtidak dengan betul. Yang keempat, menentukan 2 jenis dan tanda wakaf pada ayat Al-Quran dengan tepat. Dan yang kelima, mengaplikasikan cara bacaan wakaf dan ibtidak yang betul pada ayat Al-Quran. Itu dia objektif Ustazah, ya, kita pada hari ini. 5 objektif kita pada hari ini. Jadi kita teruskan dengan maksud wakaf. Inilah kita pergi objektif yang pertama ni, Syafiqah, ya. Okey, anak-anak murid semua. Yang pertama sekali maksud wakaf. Jadi wakaf, kalau asyik kita cakap kan wakaf ni apa sebenarnya? Wakaf ni kalau ustazah atau mana-mana ustaz yang murid-murid dengar kat luar sana, kalau berbicarakan tentang membaca Al-Quran kan, kalau sebut wakaf, lepas ni jangan confuse lagi, jangan keliru lagi. Wakaf tu murid-murid semua maksudnya adalah memberhentikan bacaan. Ini kita tengah baca Al-Quran ni kan, kita start dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Kita memberhentikan bacaan di akhir kalimah. Akhir kalimah untuk bernafas. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti untuk menarik nafas. Bukan terus kita tulis Al-Quran, ya. Bukan, itu bukan wakaf namanya. Ya. Dengan tujuan kita tarik nafas tu dengan tujuan kita memang niat kita nak tarik nafas saja, lepas tu kita nak sambung semula bacaan Al-Quran kita. Itulah dia wakaf. Kalau yang kita alhamdulillahirabbil alamin terus tutup tu, itu namanya bukan wakaf, itu namanya al-qat'u. Ya, al-qat'u. Itu memang tutup. Itu kita buat wakaf dah tu, ya. Okey. Jadi ini contohnya lah. Contoh ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita stop. Sebab bacaan peraturan dalam membaca Al-Quran ni, murid-murid semua, kita mestilah daripada awal apa kita baca tu sampai kita wakaf tu, dia mestilah dibaca dalam satu nafas. Jadi dalam keadaan kita tak cukup nafas, kita boleh wakaf. Sebab iyalah kalau tak wakaf nanti siapa nak bagi oksigen pula tu, ya. Kan tak boleh, ya. Jadi cara kita nak dapat oksigen ialah kita wakaf untuk kita menarik nafas, memberikan oksigen kepada paru-paru kita, ya. Jadi boleh lepas tu kita sambung semula bacaan kita. Maksudnya kat sini lepas kita wakaf, kita tak perlu membaca bismillah semula. Tak perlu baca basmalah semula. Tapi kalau misal kata Syafiqah, kalau kita lepas tadi fill out, lepas tu pergi minum air pula. Lama. Kan?
lama itu bukannya terus sambung baca ya murid-murid semua, maka itu tidak tergolong dalam wakaf. Maka itu kalau kita nak sambung wa in tubdu itu, maka perlulah dengan pembacaan basmalah semula ya. Faham murid-murid semua? Faham? Ya, okey, thumbs up sikit kalau faham. Baik Ustazah. Okey, very good. Kita teruskan Ustazah. Okey, so ini betul faham ni. Tadi yang angkat tangan ni Ustazah nak tanya soalan ni. Ustazah ni mentang-mentang lah sekolah menengah sains Selangor kan. Terus tanya soalan. Boleh ni? Boleh ya? Boleh murid-murid. Okey, Ustazah. Pernyataan yang manakah bukan menunjukkan takrif wakaf? Kita ada 3 situasi di sini. Tadi anak-anak murid tadi kata dah faham kan? Okey, situasi pertama, Zulkifli berhenti membaca Al-Quran untuk menarik nafas pada kalimah yang mempunyai tanda wakaf. Ya. Yang situasi kedua, yang hijau ni, Jamaliah terpaksa berhenti membaca Al-Quran di pertengahan ayat kerana tidak cukup nafas. Tak tahulah, ada ke Ustaz sebut tadi ya, Syafiqah, ada tak? Kan? Yang ketiga, Hakim berhenti membaca Al-Quran kerana hendak bermain bola. Siapa yang nak jawab ni? Okey, siapa nak jawab? Yang mana satu? Bukan. Hazim. Tengok kan, dia ni pendiam tapi tengok tu. Jom bagi jawapan. Syafiqah boleh bersedia dengan bintang. Bintang ni. Saya nak kongsikan ni. Okey, jawapannya? Unmute sayang. Okey. Kenyataan yang bukan menunjukkan tarikh wakaf ialah kenyataan yang ketiga, Hakim berhenti membaca Al-Quran kerana hendak bermain bola. Kenapa tu? Hazim. Sebab dekat sini dia berhenti kerana bukan dia nak ambil nafas, tapi dia berhenti sebab dia dah tak nak baca. Very good. Betul bagus Aziz. Betul lah ya. Betul kan ni? Betul, itulah dia jawapannya kan. Jadi yang dua ini memang adalah masih lagi mencakupi takrif wakaf, manakala yang situasi Hakim ni tadi dia sudah tidak mencakupi takrif wakaf kerana dia bukan nak tarik nafas lagi kan. Dia nak buang nafas dia pula pergi bermain bola. Jadi Ustazah, berapa kita nak bagi bintang Ustazah? Okey. Ustazah nak bagi 3 bintang. 3 bintang untuk Hazim Ustazah? Hazim. Hazim. Alright, 3 bintang untuk Hazim. Okey, very good. Okey, yang lain kena lawan ya Hazim nanti. Boleh? Baik. Jadi Ustazah, sebelum saya nak tampal ni, jadi jom kita bagi ruang untuk murid-murid kita semua berehat seketika. Nak tarik nafas juga ni. Ya, nak tarik nafas ni. Kita wakaf ya. Okay. Jadi jom kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai dengan hukum tajwid, wakaf dan ibtidak untuk mata pelajaran pendidikan Islam khusus untuk murid-murid tingkatan 5. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, Ustazah nak minta tolong Syafiqah boleh? Boleh sangat. Ustazah nak minta tolong Syafiqah baca ayat yang pertama ni. Baik, ayat yang pertama Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, Ustazah nak anak-anak murid Ustazah yang dekat Google Meet perhatikan skrin kita, tempat yang kuning-kuning Ustazah letak ni ya. Dekat kuning ni yang kakak Syafiqah baca ni dia tanda dia ada sod lam ya. Yang dekat ayat yang kedua Rabbahu tu qaf lam ya. Yang abna'ahum ni mim kecil. Asyahadah ni jim. Tapi ini semua nanti Syafiqah agak-agak berhenti kan nak sambung ni lepas jumpa tanda-tanda ni. Kan? Mungkin ada berhenti, mungkin ada sambung Ustazah. Ya. Betul ke? Mesti berhentilah kan. Mesti berhenti. So tanda ni dia mesti dia kirakan dia mesti ada tanda. Tapi betul lah macam Syafiqah kata, mungkin dia berhenti, mungkin dia sambung. Okey, dia tanda berhenti. Yang dia tanda wakaf. Soalan Ustazah, kenapa ada tanda yang berbeza? Kalau wakaf je lah kan? Kenapa nak beza-beza pula? Kenapa? Siapa boleh jawab soalan Ustazah? Saya boleh jawab. Kenapa beza? Okey, sila Marsha. Tengok kan dia kreatif. Dia suka ni, dia kreatif ni. Saya rasa tanda wakaf dia berbeza sebab
each tanda wakaf tu maksud dia berbeza-beza. Aha. Ya, sangat tepat Marsha. Bagi 2 bintang untuk Marsha. Okey, 2 bintang untuk Marsha. Sebab Sod Lam Ya ni murid-murid di luar sana dia membawa maksud yang berbeza. Qaf Lam tu berbeza. Apa dia punya maksud? Mari kita pergi satu persatu ya. Okey. Jadi kita pergi kepada subtopik tanda-tanda wakaf. Okey. Untuk tanda-tanda wakaf ni murid-murid semua, ustazah membuat satu inovasi lah ya, iaitu Pentagon wakaf. Pentagon wakaf ni ustazah pilih pentagon ni kerana dia mempunyai 5 sisi. Dalam silibus dekat Islam kita, murid-murid semua perlu menguasai 5 tanda wakaf dulu. Dia banyak, tapi dalam silibus kita 5 je dulu. Jangan takutlah. 5 je dulu ni kena kuasai. Apa maksud ke-5 tanda wakaf ini ya. Jadi yang di atas sekali adalah mim kecil, kemudian diikuti oleh 2 tek lalat yang 3 ni. Okey, kemudian ada sod lam ya, kemudian ada jim yang di hujung sini, dan yang kelima sekali adalah qaf lam ya. Jadi kita go through satu-satu apa maksudnya. Tanda wakaf yang pertama mim. Mim ini kita panggil juga dia dengan wakaf lazim. Apa maksud wakaf lazim? Maksud wakaf lazim ialah digalakkan wakaf. Digalakkan wakaf ini hampir kepada mesti berhenti maksudnya. Kalau kita jumpa huruf mim kecil ini di kalimah, satu kalimah tu, kita mesti berhenti membaca, mesti wakaf pada kalimah ini. Contoh yasmaun ini kita mesti wakaf pada kalimah yasmaun. Kalau kita sambung juga degil ni Syafiqah. Kalau sambung juga apa jadi? Kalau sambung juga, maka yang pertama, pahala bacaan Al-Quran kita tidak sempurna. Dan kalau dah tahu ni kan, dah belajar hari ni, dah tahu ni murid semua, langgar lagi boleh jadi dosa. Boleh jadi berdosa ya. Okey, jadi ini contohnya dalam surah Al-An'am ayat 36 adalah di mana kita akan berjumpa dengan kalimah yang mempunyai tanda mim kecil ya. Jadi maksudnya apa? Digalakkan wakaf ya. Okey. Tanda wakaf yang kedua ialah dia 3 titik. Dia pasti akan ada dalam satu ayat itu. Dia ada 3 titik kat sini pertama, kemudian 3 lagi titik sini di tempat yang lain. Tapi dalam satu ayat yang sama, dia mesti ada. Tanda wakaf ini kita panggil dia wakaf mu'anaqah ataupun muraqabah. Mu'anaqah ni maksudnya layer. Sebenarnya mu'anaqah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dia maksudnya berpelukan. Tapi dia tak adalah peluk-peluk. Tapi maksudnya macamnya layer lah. Dia bertingkat. Jadi sebab maksudnya dia mesti bergandingan. Kalau ada 3 titik yang ini, dia mesti ada 3 titik yang sana lagi. Jadi maksudnya apa? Adalah harus wakaf pada salah satu tempat. Maksudnya apa di sini murid-murid semua? Kalau murid-murid baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zalikal kitabul la raib. Kalau wakaf di sini, di fihi ni mesti sambung, tak boleh wakaf, tak boleh tamak. Tak boleh tamak. Dia mesti wakaf salah satu saja. Kalau nak wakaf dekat fi, dekat raib ni kena sambung raibah. Tak boleh matikan dia. Okey, faham ya? Faham murid-murid semua? Thumbs up kalau faham ya. Okey. Kemudian untuk tanda wakaf yang ketiga, dia bentuk dia sod lam ya. Ya. Kita panggil sod lam ya ini dengan wakaf waslu ula. Ya. Wakaf waslu ula ni maksudnya ialah wasal lebih utama. Ya Allah Ustazah, dah lah wakaf wasal lagi kan. Jangan pening murid-murid. Ya, ini sebenarnya adalah peluang untuk kita mengetahui lebih banyak tentang vokab bahasa Arab. Ya, betul. Kan? Wasal tu maksudnya sambung. Menyambung bacaan ya. Jadi kalau murid-murid semua jumpa dalam ayat Al-Quran ni, jumpa sod lam ya ni, jangan takut, jangan lari. Jadi dia maksudnya kat sini kita boleh wakaf kalau kita tak cukup nafas ataupun saja-saja nak mengayuhkan diri, boleh wakaf di sini, harus wakaf. Tetapi hukumnya adalah kalau nak pahala tu lagi banyak dalam baca Al-Quran, adalah lebih baik kita menyambung bacaan kita. Jangan wakaflah jangan wal ard. Kena sambung wal ardi wa huwa. Begitu ya. Itu caralah kalau kita berjumpa dengan huruf tanda wakaf sod lam ya ini, kerana maksudnya adalah wasal lebih utama. Untuk tanda wakaf yang keempat, jim.
Ini bukan je pakai toncik yang P. Ramlee tu ya. Ya. Ini nampak je besar. Ya, murid-murid semua sebab awak nampak dia satu kat sini. Tapi sebenarnya dalam bacaan Al-Quran, dia comel je kat sini tau. Cicit. Dia comel je. Di atas kalimah tu ya. Dia jim kecil. Di atas kalimah tersebut, nama wakaf ini adalah wakaf jaiz. Ya, kenapa dia jim? Sebab kita ambil daripada perkataan bahasa Arab jaiz yang bermaksud harus. Harus di sini maksudnya boleh. Optional, pilihan. Boleh wakaf, boleh wasol. Kenapa boleh wakaf dan boleh wasol kat tempat ni, Syafiqah? Sebab daripada segi makna, ayat ini dia boleh kita berhenti di situ koma, boleh juga kita nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Ya, jadi ini semua pakar-pakar yang meletakkan ni. Kita bukan ustazah yang letak kat sini ya. Pakar-pakar Al-Quran ya. Okey. Kemudian tanda wakaf yang kelima adalah Qaf Lam Ya. Ya, dia memang tulisan dia Qaf Lam Ya. Kita panggil wakaf ini wakaf Waqfu Ula. Tadi yang sod tu wakaf Waslu Ula. Jadi ini Qaf Waqfu Ula. Waqfu Ula ni maksudnya wakaf lebih utama. Senang je. Kalau sod lam ya itu wasal lebih utama, maksudnya sambung lebih utama. Kalau yang qaf ni wakaf lebih utama, maksudnya kalau murid-murid baca Al-Quran jumpa dengan tanda qaf lam ya di kalimah tersebut, di situ lebih baik berhenti. Lebih baik wakaf pada tempat tersebut ya. Okey, kemudian rupanya 5 je tanda wakaf kita. Jadi adakah murid-murid faham apa yang Ustazah terangkan sebelum ni? Thumbs up sikit. Okey, thumbs up. Alright. Okey, Faham, jadi Ustazah nak tanya ni, betul tak faham? Sila baca potongan ayat ini mengikut tanda wakaf yang tertera. Tengok ni, Ustazah dah highlight warna kuning, tanda wakaf apa di situ. Kemudian terangkan maksud tanda wakaf tersebut. Okey, sila. Siapa nak baca Siapa pertama? nak baca? Boleh angkat tangan. Cepat, masa nak habis dah. Okey. Yes, Okey, silakan Alisha. Boleh baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Baik. Sadaqallahul azim. Okey, terangkan. Terangkan boleh? Maksud tanda wakaf tu apa? Jadi maksud tanda wakaf yang sad dengan lam ya tu adalah wasal lebih utama. Jadi saya sambung bacaan kepada kalimah seterusnya kerana menyambung bacaan di tempat ini adalah lebih baik berbanding wakaf. Okey, kita cek. Betul. Pandai Alisha. Ustazah nak bagi 3 bintang. 3 bintang Ustazah. Kerana Alisha Alright. dapat mengaplikasikan tanda wakaf yang kita belajar tadi. Baik, 3 bintang untuk Alisha. Jadi Ustazah, tahniah Alisha atas bacaan dan jawapan yang betul. Kita nak bagi ruang dan peluang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM Slot Menengah Atas. Pada hari ini kita belajar mengenai dengan hukum tajwid, waqaf dan ibtidak untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini dipersilakan Ustazah. Okey Syafiqah, untuk segmen kali ini Ustazah nak mengajar tentang jenis-jenis wakaf. Jadi untuk memahami jenis-jenis wakaf ni, dia memerlukan sedikit ilmu tambahan lah. Baik. Syafiqah, iaitu kita kena memahami sedikit sebanyak tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Tapi jangan risau, jangan terus stres.
Ya Allah Ustazah, selama hari ni saya je saya tahu Ustazah dan kan, dengan Alhamdulillah Ustazah, segala puji bagi Allah kan, yang lain saya tak tahu kan. Jadi jangan risau anak-anak murid di luar sana, kerana dekat pasaran kita ni kita ada seperti mana yang berada di meja Kak Syafiqah tu, seperti mana yang murid nampak dia ada 2 jenis Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang kalau anak murid semua dah terror kan, dah mahir, bolehlah guna Al-Quran yang satu color tu je. Yang satu color tu je kan. Macam Ustazah ni, Syekh mahir tajwid je, maknanya pun banyak juga rujuk yang sebelah yang berkala-kala tu kan. Jadi kita boleh gunakanlah Al-Quran yang ada di pasaran ni untuk membantu kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Okey, so kita teruskan ya Syafiqah. Baik, untuk memahami jenis-jenis wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Untuk memahami jenis wakaf ni, Ustazah pun dah design satu diamond wakaf. Ya, diamond wakaf. Diamond wakaf Ustazah ni Ustazah bernamakan diamond gen wakaf. Maksudnya jenis wakaf lah. Jadi supaya tak mix up dengan pentagon wakaf tadi. Kita ada 4 sisi. Diamond ni ada 4 sisi. Jadi yang di atas ni adalah wakaf tam. Yang sebelah kanan wakaf kafi, sebelah bawah wakaf qabih, dan sebelah kiri tu wakaf hasan. Nama orang kan Ustazah? Bukan ya, bukan nama orang. Okey. Dan nak menghafalnya, Ustazah dah buat juga satu akronim supaya membantu murid luar sana untuk mudah menghafal. Tamkahaqa. Ya, Tamkahaqa boleh amalkanlah ya supaya dapat menghafal. Okey. Jenis wakaf yang pertama, nama dia wakaf tam. Bukan pak tam ya, ataupun tam-tam, bukan. Dia wakaf tam ni maksudnya adalah wakaf yang sempurna. Ya, jadi jangan sangka wakaf tu dia main wakaf je. Wakaf ni dia ada 4 jenis. Yang pertama wakaf sempurna. Apa maksud wakaf sempurna tu? Wakaf sempurna ni dia punya karangan ialah wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Pening kan? Saya tahu. Syafiqah pun pening kan? Saya tahu. Jadi Ustazah buat satu kotak lah. Untuk supaya murid-murid dan Ustazah juga sendirilah kan, supaya kita semua faham. Nak faham jenis wakaf ni, dia ada 3 kriteria. Kena tengok. Dia kena tengok daripada segi kesempurnaan makna dia. Dia sempurna ke tak sempurna? Kemudian dia ni kalimah yang kita nak wakaf tu, dia ada kaitan tak dengan ayat selepas dia daripada segi lafaz? Maksudnya kita wakaf tu, kita penuh tak perkataan kita wakaf tu? Contoh macam kemanusiaan. Adakah kita wakaf di kemanusiaan atau kita wakaf di kemanusia? Atau kemanu. Kan itu maksud lafaz. Supaya senang faham lah ya. Atau dan perkara ketiga, kita kena tengok kaitan dengan ayat selepas dari sudut makna. Jadi di tempat yang kita nak wakaf tu, adakah kalau kita wakaf di situ, adakah dia mengganggu makna keseluruhan ayat? Jadi murid-murid semua kena ingat, untuk memahami jenis wakaf, kita kena tengok 3 kriteria ini. Jadi, untuk wakaf tam, murid-murid semua, murid-murid Ustazah, wakaf tam, makna dia sempurna, tik, tapi dia tak ada kaitan daripada segi lafaz. Dia memang awak habis perkataan tu, memang habislah. Awak tak putus perkataan dia, dan dari segi makna pun dia bebas. Dia cerita lain, aku cerita lain, dia cerita lain. Gitulah kan. You I kan. Gitu ya. Jadi kalau berhenti di situ, maka wakaf itu sempurna ya. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia, itulah ini ayat dia. Nak faham jenis ni, kita kena faham makna dia sekali ya. Contoh ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat 5. Ayat dia, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa ulaika humul muflihun. Dari awal tu dia kata merekalah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini cerita ni, dia cerita orang yang dapat petunjuk ni dia orang untung. Lepas tu ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ceritanya sesungguhnya orang-orang kafir
Sama saja bagi mereka, sama ada engkau Muhammad memberikan peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ini cakap orang yang dapat petunjuk, ini dapat cakap orang kafir. Jadi mereka ni tak ada kaitan. Jadi siapa wakaf kat sini? Wakaf tak, dia tak buat apa-apa kesalahan. Faham? Okey, faham? Faham ya? Okey. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, tak boleh lagi. Okey, jadi jenis wakaf tam ni, cara bacaan dia kena wakaf pada tempat yang wakaf tam dan harus memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Maksudnya, lepas habis kita wakaf kat sini, boleh je mula kalimah selepas tempat wakaf tam tadi. Tapi Ustazah, kami ni orang Melayu, kan? Tak tahu Ustazah maksud dia. So, macam mana ni Ustazah? Kami kena bawa ke terjemahan tu? Boleh, lagi bagus, kan? Boleh lagi bagus sebenarnya. Tapi, kalau misal kata tak mampu lah kan buat macam tu, ada juga bantuan ya daripada tanda-tanda bacaan. Kalau tanda mim, yang digalakkan wakaf tadi itu anak-anak, wakaf lazim dan wakaf wakfu ula itu adalah tanda bahawa tempat itu adalah wakaf tam. Faham? Faham. Okey. Alright, faham. Alhamdulillah. Kemudian jenis wakaf yang kedua, wakaf kafi. Ya, okey, bukan kopi. Jangan haus dulu. Okey, wakaf kafi ni adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Dia dah mula, dia tak pening dah. So, dia dah tengok dah, dia tahu dah kotak mana kan. Tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Jadi, kalau tak nak tengok yang atas, tengok yang bawah je. Okey, makna sempurna, mesti sempurna maknanya. Kaitan dengan lafaz, dia tak ada kaitan dengan lafaz. Maksudnya, kita tak potong perkataan itu. Kemudian, tapi dia ayat tu kalau bahasa Melayu kita ni dia koma. Dia tak noktah lagi. Dia masih ada kaitan. Tapi yelah, kita dalam bahasa Melayu pun koma bolehlah berhenti kan, tarik nafas. Boleh ya. Jadi kalau kita jumpa kalimah-kalimah ayat yang macam ni, sebenarnya kita masih boleh wakaf, tapi bukanlah jenis tam, tapi dijatuh jenis kafi saja yang maksudnya wakaf mencukupi. Just nice. Okey. Jadi gitulah kan. Jadi saya jangan takut, boleh wakaf. Okey. So contohnya kat sini ayat 6 tadi, cerita yang pasal orang kafir tadi, walaupun diberi peringatan tapi tak ada kesan pada mereka. Lepas tu disambung dengan ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi masih lagi Allah nak cerita pasal orang-orang kafir ni, tapi kita still boleh wakaf di tempat la yu'minun. Jadi itu maksudnya. Okey. Kemudian jenis cara baca wakaf kafi adalah wakaf pada tempat wakaf kafi dan boleh je wakaf kafi ni kita boleh je terus sambung pada kalimah yang selepas wakaf kafi tadi ya. Jangan takut, boleh. Tanda wakaf lagi untuk wakaf kafi, tanda wakaf dia adalah jim. Yang optional tadi tu anak-anak murid semua, itu adalah tanda wakaf kafi. Kemudian jenis wakaf yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan ni maksud dia wakaf baik. Jadi siapa nama Hasan ni memang baik orangnya ya. Okey, jadi hasan ni senang. Dia semua tik. Maksudnya apa? Dia kena sempurna. Dia kena berkait dengan ayat selepasnya dari segi lafaz, dan dia kena berkait dengan segi makna. Dia baik ni, semua dia touch. Gitu ya. Dia baik. Okey. Jadi contohnya, contohnya ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sepatutnya kat sini wakaf tam lah. Tapi kan, misal katalah kan tengah-tengah baca tu, masa sebut lillah ni tiba-tiba pula terbatuk. Okey. Tiba-tiba ada orang rindu kan. Ada orang rindu. Alhamdulillah. Kan terberhenti kan. Terberhenti. Macam mana tu Ustazah? Tiba-tiba gatal kan. Jadi wakaflah di situ kan. Alhamdulillah. Jadi koma. Boleh. Tapi kena tak boleh alhamdulillahi. Yang baris ni kena disukunkan lah. Ya, kalau wakaf hasan ni kita boleh wakaf, tapi kena disukunkan, tak boleh disebutlah barisnya, sebab cara wakaf, cara membaca wakaf adalah mematikan bunyi huruf takhir kalimah wakaf tu ya. Okey, jadi itu contohnya. Contoh lain lagi adalah dalam satu ayat ni, dan tanda dia adalah sod lam ya yang wasol lebih utama tadi tu.
Yang wasal lebih utama tadi tu, jadi itu sebenarnya bukan tak boleh wakaf, boleh. Tapi sebenarnya cerita dia tak habis lagi. Cerita dia tak habis lagi. Ada lagi benda nak disampaikan, dengar sampai habis dulu. Jangan nyampuk. Gitulah ya, jangan nyampuk dulu. Maknanya Ustazah, alhamdulillah boleh berhenti, lepas tu sambung Rabbil alamin. Kita tengok boleh tak? Macam mana tu? Okey. Panjang penerangannya Syafiqah. Jadi gini cara dibaca. Okey. Wakaf pada kalimah yang sempurna susunannya, tapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kalimah selepasnya. Jadi sebenarnya kan dia tak settle lagi kan? Betul. Kalau dari segi lafaz, alhamdulillah dia settle dah. Tapi dari segi maknanya, takkanlah nak sambung Rabbil alamin, tak boleh. Jadi dia macam ni. Jika wakaf pada pertengahan ayat, hendaklah dimulakan bacaan daripada beberapa kalimah sebelumnya. Jadi macam ni, dia ada dua contoh. Kalau di tempat dia berhenti ni, tak ada tanda wakaf ni, tak ada kan? Clean and clear, tak ada. Jadi dia kena ulang semula yang dia dah baca tadi. Tapi kalau dia berhenti di tempat yang ada tanda wakaf sod lam ya, maksudnya dah dikuatkan oleh pakar, boleh berhenti, harus berhenti kat sini, tapi wasol itu lebih utama, maka dia boleh terus sambung. Tapi kalau dia berhenti dekat waslu ula tu, dia boleh sambung selepasnya. Tapi kalau dia berhenti di tempat yang tiada tanda wakaf, even sod lam ya, maka dia tak boleh terus sambung. Dia kena ambil balik kalimah yang dia dah sebut sebelum tu, yang sebelum dia batuk tu. Gitu ya. Okey. Dan itu dia punya tanda wakaf. Okey, tanda wakaf yang keempat, wakaf qabih. Wakaf buruk. Jangan marah ya. Okey. Jadi wakaf buruk ni ialah makna dia ni maksudnya memang cerita dia ni memang tak habis lagi lah. Jadi kalau berhenti kat situ, memang orang apa benda ni, macam itulah kan, apa benda ni kan, tak faham langsung sebab makna dia memang tak sempurna. Jadi memang tak boleh langsung berhenti di situ. Tapi apa yang selalu pelajar kita lakukan adalah dia buat macam ni. Alamak, mana contoh saya? Macam mana tu Ustazah? Okey. Yang ni kan? Dia di tempat yang lam alif ni, dia tempat lam alif ni, dia tidak boleh berhenti. Dia sambung je. Dia main sambung. Dia ingat semua tanda wakaf. Padahal lam alif tu dia bukan tanda wakaf. Maksudnya wakaf qabih. Di situ tidak boleh berhenti. Maksudnya tanda wakaf qabih ni adalah lam alif. Itulah jenis-jenis wakaf yang Ustazah perjelaskan sebentar tadi. Jadi jom kita nak bagi ruang untuk murid-murid berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Bersama dengan kami di Didik TV KPM di slot menengah atas. Hari ini kita belajar mengenai pembelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik hukum tajwid, wakaf dan ibtida. Jadi Ustazah, untuk kali ini apa yang bakal Ustazah kongsikan? Persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk segmen kali ini, ini yang Ustazah nak kongsikan pada hari ini, iaitu jenis ibtida. Biasa dengar ibtida, Syafiqah? Ibtida macam bahasa Arab je Ustazah? Ya, memang bahasa Arab. Okey, jadi Ustazah nak mengajak semua murid untuk lihat. Kita ada visual traffic light kat depan ni. Kejap lampu dia merah. Lampu merah, nanti kejap dia warna kuning. Lepas tu nanti dia warna hijau lah kan. Biasa kalau warna purple lah, bukan traffic light lah tu kan. Okey, jadi apa kaitannya dengan ibtidak ni? Jadi tadi kita dah bincang tentang wakaf. Wakaf ni ibarat kita jumpa lampu merah dalam membaca Al-Quran. Jadi tanda wakaf tu adalah lampu merah, so kita kena wakaf kat situ, berhenti. Jadi lepas lampu merah biasanya dia akan bertukar jadi lampu hijau lah kan Syafiqah, lampu isyarat ni kan. Jadi selepas lampu merah, lampu hijau, samalah juga kita dalam membaca Al-Quran. Lepas kita wakaf, kita nak memulakan semula bacaan Al-Quran. Itulah perbuatan, itulah memulakan bacaan Al-Quran. Itulah kita gelar sebagai ibtidah. Jelas. Faham Syafiqah? Faham sangat Ustazah. Okey. Okey. Kan?
Dah faham? Tak payah cakap panjang. Maksud ibtidak kan, tengok traffic light je dah faham kan. Senang kalau kita mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian kita ya. Jadi ibtidak ni memulakan bacaan Al-Quran selepas wakaf. Bukan selepas kita tutup tu ya, yang selepas kita wakaf dan kita mula bersemula. Okey, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan kita jumpa tanda wakaf. So kita pun wakaf, wa in tubdu, kita baca selepas tanda wakaf tu, inilah dia perbuatan ibtidak itu tadi ya. Okey. Jadi anak-anak murid Ustazah, Marsha, Adlan, Alisha, Hazim dan anak murid kat rumah, ibtidak ni ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Jumpa lagi dengan Hasan, jumpa lagi dengan Qobih. Ya. Yang pertama ibtidak Hasan, yang kedua ibtidak Qobih. Ibtidak Hasan ni ialah memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya dan tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Syafiqah ingat apa maksud Hasan tadi Syafiqah? Hasan ni baik. Very good Syafiqah. Okey, jadi Hasan ni memang tak baik kan. Jadi maksudnya ibtidak Hasan ni adalah cara ibtidak yang betul lah. Kita nak senang faham tu, ibtidak Hasan ni adalah cara kita melakukan ibtidak yang betul. Jadi untuk ibtidak ni dia sebenarnya sama juga, kita kena memahami sebenarnya ya maksud ayat Al-Quran. Sebab apa tadi? Kita berkaitan dengan maksud. Tapi itulah masalah kita ni kan, orang Melayu memang masalah besar lah juga sebenarnya. Tapi ialah apakah daya, kita memang dilahirkan sebagai bangsa Melayu, janganlah menganggap satu kelemahan pula kan. Jangan risau, dia masih ada cara masih ada cara untuk kita menangani masalah ini. Nanti saya share tips ya, jangan ke mana-mana. Okey, kita tengok dulu jenis yang kedua. Ini lawan daripada Hasan ni Qobih. Qobih ni maksudnya yang tak baiklah, buruk. Jadi ibtidak Qobih ni adalah sekiranya seseorang baca Al-Quran tu, dia memulakan bacaan dia pada kalimah yang dia tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran tu kan ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau yang pendek tu tak apalah, save lagi kita kan. Pendek-pendek pun dah baca habis kan. Kalau yang panjang tu berhati-hati, kita nak ibtidak supaya kita tidak melanggar maknanya. Tapi jangan risau, saya akan share tips sekejap lagi bagaimana untuk kita membuat ibtidak Hasan ya. Jadi ibtidak Hasan ni ibtidak yang betul, yang baik. So hukumnya adalah harus di sini maksudnya memang boleh lah. Ya, memang boleh. Dan ibtidak Qobih ni tidak harus. Tidak boleh kita lakukan. Ya, kalau kita apatah lagi dalam keadaan kita tahu di situ maknanya memang bersalahan dengan maksud yang Allah nak sampaikan pada kita, lagilah haram kita berhenti di situ ya. Memulakan ayat di situ ya. Okey. Kemudian contoh ibtidak satu, yang ibtidak Hasan ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey. Jadi ustazah highlightkan yang warna biru ni, maksudnya ini adalah perbuatan ibtidak. Kenapa ustazah ibtidak di sini? Kerana sebelum kalimah berwarna biru ni dijumpa dengan tanda wakaf mim. Jadi apa yang kita boleh simpulkan murid-murid semua, ibtidak Hasan ni adalah apabila dalam sebuah potongan ayat tu, ayat Al-Quran tu ada terjumpa selepas huruf tanda wakaf, kalimah tu ada tanda wakaf, maka kalimah selepasnya tu adalah murid-murid semua boleh ibtidak di situ. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan risau, asal jumpa di tanda wakaf, bolehlah ibtidak di situ. Jadi safe lah kita, walaupun kita tak tahu maknanya Syafiqah, murid-murid semua, tapi kita masih lagi boleh melakukan ibtidak Hasan. Jangan risau. Janganlah rasa saya ni tak tahu bahasa Arab, nanti mesti dapat dosa. Tak ya, jangan risau. Okey. Ini pula contoh ibtidak Qobih. Kan Ustazah ni cakap Qobih macam mana contoh dia kan? Jadi ini contoh dia. Okey, ini ayat. Panjang kan ayat ni kan? Sempat habis nafas kan? Ya, jadi contoh. Contoh membaca ayat ini secara ibtidak Qobih ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Okey. Ustazah tak cukup nafas, ustazah berhenti di perkataan Israel. Ya? Okey. Tapi ibtidak qabih tu Israel ni dia tak ada tanda wakaf kan? Ada tak tanda wakaf sini? Nampak tak? Tak ada. Tak ada kan tanda wakaf kan? Jadi sebenarnya boleh ke berhenti kat sini? Ceng-ceng. Adlan, boleh tak berhenti kat sini Adlan? Adlan, boleh berhenti situ tak? Adlan? Sepatutnya tak boleh Ustazah. Sepatutnya tak boleh. Tapi Tak sebab boleh. ustazah pendek nafas, boleh tak ustazah berhenti kat sini? Yang tu boleh. Boleh sebab ustazah pendek nafas kan. Yeah. Okey, jadi bolehlah, boleh. Tapi sebab namanya wakaf ittirari, ya. Dan sebab kita pendek nafas so boleh. Kalau ikutkan macam Alan cakap lah tak boleh. Sebab dia tak ada tanda wakaf kan. Tak ada lampu merah, tak boleh. Yeah. Okey. Jadi kalau ibtidak kita nak ibtidak tu macam mana sepatutnya? Jadi dalam wakaf ittirari ni murid-murid semua, dalam keadaan kita tak jumpa tanda wakaf, Ustazah dah sebut tadi sebelum ni kan, yang jenis wakaf hasan yang sebelum ni, maka kita kena ambil satu atau dua kalimah yang kita dah baca tadi. Itu cara dia. Tapi orang yang membuat ibtidak qabih ni, dia tak nak ambil satu atau dua, dia ambil satu huruf je. Punyalah dia diskaun, Syafiqah. Dia diskaun. Lam mim je dia ambil. Lam mim. Jadi sekiranya pembacaan Al-Quran yang main diskaun ni, kan, ini adalah contoh ibtidak qabih. Faham? Maksud dah berubah dah Ustazah kan? Ini bukan berubah lagi ni, ya. Tak tahulah apa namanya tu kan. Ya. Memang dah salah habislah sebab la saja kan. Israel ada lagi maksud. Kalau la saja memanglah tak ada apa-apa maksud kan. Jadi memang jangan buat macam ni murid-murid semua, ya. Haram. Hukumnya haram, ya. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ibtidak hasan ni? Yang pertama, menggunakan mushaf Al-Quran edisi wakaf dan ibtidak. Gunalah kemudahan teknologi yang ada. Seperti mana Al-Quran yang depan hadapan Syafiqah ni kan. Ada dua edisi, ada yang yang wakaf ibtidak yang warna hijau tu, yang warna hijau tu adalah tempat-tempat yang anak-anak murid boleh boleh macam ni kan. Dia boleh mula daripada dia dah bagi dah. Ditolong dah. Jadi kalau wakaf, pilih wakaf yang di tempat habis hijau ni. Lepas tu nanti nak mula tu mula daripada yang awal hijau ni. Guna Al-Quran ni. Jadi beli Al-Quran pun pilih-pilih lah. Ya, masih mudah kan aku Ustazah kan? Memang dah mudah dah. Kita ada teknologi pakai. Kan? Okey. Jadi soalan dia, sila baca potongan ayat Al-Quran berikut mengikut hukum tajwid, wakaf dan ibtidak yang betul dan nyatakan mengapa alasan anda membaca dengan cara sedemikian. Okey. Ustazah buka ni, siapa nak jawab? Ustazah, saya pilih boleh Ustazah? Boleh. Saya pilih Adlan dan boleh Adlan. Adlan. Adlan dah jawab belum hari ni? Belum. Belum kan? Aku risau tu, dia tak ada bintang tu. Dan Okey, gapai sila Adlan. bintang mu Adlan. Saya buat Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Okey, kenapa Adlan baca macam tu? Kenapa wakaf dekat Maisarah? Saya mewakafkan pada Maisarah tu sebab saya nampak ada jin kecil kat atas dia. So disebabkan jin kecil tu, saya terus wakaf lah. Saya terus memulakan bacaan pada kalimah selepasnya kerana saya berhenti pada kalimah yang bertanda wakaf. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku, sejuk perut Ustazah. Ustazah, kalau sejuk Ustazah kata tu, berapa bintang Ustazah nak bagi? 3 bintang Ustazah 3 nak bagi bintang terus untuk Adlan. Tahniah Adlan. Tahniah Adlan. Very good. Okey. Ustazah, kita jadikan Jadi boleh bagi soalan lagi ke atau kita kena tutup ke lagi? Loceng dah nak bunyi dah. Itulah sebenarnya loceng dah bunyi dah ni. Astagfirullahalazim. Kita tengok murid-murid kita sangat-sangat hebat pada hari ini Ustazah. Apakah penilaian untuk mereka pada hari ini Ustazah? Okey, daripada skala 1 hingga 10,
Sebab mereka dapat memahami konsep wakaf dan ibtidak yang Ustazah terangkan. Walaupun sebenarnya tajuk ni adalah amat susah, ya, susah untuk difahami. Kerana walaupun mereka banyak baca Al-Quran tapi kadang tak faham kan maksud dia. Ustazah nak memberikan 7 daripada 10 hebat kepada gitu anak-anak murid Ustazah. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita di Google Meet bahkan di seluruh Malaysia nak dapatkan sumber rujukan, bagaimana mereka nak dapatkan? Anak murid luar sana boleh merujuk sumberku KPM untuk mencari sumber untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga pada Syafiqah. Untuk semua murid-murid yang bersama dengan kami hingga ke hujung siaran. Boleh kita amalkan wakaf dan ibtidak ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.